saya. Okey, saya nak kenalkan diri. Nama saya Umi Kalsum binti Ahmad, dibawa dalam bisnes yang sangat hebat ni oleh founders FDD Cikgu Lokman dan Cikgu Ila dan dipantau oleh eksekutif Diamond Dr. Rina dan Dr. Aziz. Okey, saya kalau dulu orang kenal saya dengan tukang jahit, tapi sekarang saya tak nak dah orang panggil saya dengan nama tukang jahit tu. Okey, macam mana saya kenal dengan bisnes Amway? Okey, suatu masa dulu tahun 2007 sampailah 2013 tu, saya macam kebanyakan you all semua pulang alik pergi kerja, balik kerja dalam keadaan jam. Dah jam pula, hujan lebat lagi. KL kan selalu banjir kilat kan. Tapi bila saya ni kelulusan hanya diploma, yang dibayar gaji hanya 2,000, antara 1,800 ke 2,400 saja. Tapi lepas tolak ETF semua, tinggallah 2,000. Duit itulah saya makan ulang-alik KL ke Bangi. Rasa macam banyak dah 2,500 tu. Masa macam banyak dah 2,000 lebih tu. Tapi saya dibelenggu hutang. Bayangkan kita pergi kerja 2 jam, balik kerja 2 jam, hadap jam semua. Saya dalam kenderaan tu menjerit-jerit. Ya Allah, aku tak nak hadap benda ni. Sampai bila aku nak hadap dengan jam macam ni? Apa boleh aku buat? Sebab aku tak ada duit. Terpaksa kerja. Semua orang nakkan duit lebih, tapi bila nak minta dengan kelulusan saya sebagai ada diploma je, memang orang takkan bagi gaji banyak. Okey, duit pun sampai minggu ketiga dah duit tak ada. Tinggal itu pun boleh juga survive. Tinggallah adalah RM20, RM30. Saya cuba masa tu saya cuba cakap kat husband, saya rasa macam nak jual lah baju-baju saya yang dah lama terpakai ni. Ada tak sekarang korang ada tak yang rasa berniat nak jual baju? Baju korang banyak penuh dalam lemari kan? Okey, cakap kat husband, saya rasa hujung minggu, Sabtu Ahad saya nak try lah pergi buka kabut sale. Ni dekat Melawati. Saya bawa baju-baju semua tu try lelong. Bayangkan sewa tapak saja RM20 ke RM30, tetapi untungnya RM30. Apa yang saya dapat dengan duit minyak, bayar tol lagi? Zero. Saya buat tu dalam adalah 4-5 kali. Tapi saya rasa penat sebab buka tutup kan. Kita nak kemas lagi. Saya rasa bisnes apalah aku kena buat lagi ni. Duit nak terdesak ni, nak duit ni. Saya cari je peluang yang mana ada. Nampaklah macam-macam saya jual skincare yang brand Siam lah. Saya jual kasut orang lah. Saya jual baju lah. Lepas tu saya pergi jalan-jalan dekat Jalan Tal. Saya nampak masa tu viral telekong. Masa 2013 macam tu viral orang pakai telekong Lycra kan. Okey, saya pun cubalah. Macam best je ni. Keluarkanlah modal. Duit gaji tu keluarkan. Modal 2,000 macam tu saya beli telekong banyak-banyak, try promote. Alhamdulillah lakulah. Tapi bila kita nak duit banyak, kita terpaksa laburkan lebih, betul tak? Okey, saya pun mula berjinak-jinak dengan tailor Pakistan dekat Jalan Tal kan. Boleh tak jahit telekong saya? Lepas tu saya pun dengan berani je beli kain-kain. Bayangkan saya dah beli lebih kurang 10 kayu kain. Saya anggaran dia 100 helai telekong, tapi bayangkan 50 helai daripada tu rosak. Telekongnya dagu sampai dekat leher. Pernah tak you all pakai telekong yang sampai dekat dekat leher? Lepas tu bila kita tunduk kan dia melerik sekali dengan ni kan. Bila kita sujud je, Allah, telekong yang keluar dulu. Ya Allah, aku nak buat macam mana ni? Baki telekong banyak ni. So saya terpaksa alter benda tu. Bila terpaksa alter, belilah mesin portable. Awal-awal dulu beli mesin portable sebab penat alter. Belajar juga alter padahal tak tahu pun menjahit. Saya menjahit ni adalah bidang terjun. Bukan bidang langsung, memang tak pernah. Even jahit seluar koyak pun tak pernah. Lepas tu dah belajar menjahit sebab kan nak alter semua tu. Pandai-pandai lah menjahit. Lepas tu try buat telekong sendiri. Masa ni lah saya start menjahit daripada 2013 tu. Tapi ada penyakit orang menjahit ni. Siapa kat sini mak dia ataupun dia sendiri tu kan jahit type 222. Mungkin dia rasa saya sendiri pernah rasa penatnya menjahit tu. Penat sangat-sangat. Stok ni kain membukit sebab selalu top up kain colour yang paling untuk kita top up. Orang tak beli lagi tapi kita dah beli siap-siap sebab untuk promote kan. Semuanya modal, untung belum tentu. Yang ni lah risiko pada orang yang nak buat bisnes sendiri tanpa ada ilmu.
Okey, inilah prosesnya. Proses pekerjaan ini dulu, daripada modal kena keluar duit. Duit pun dah ribu-ribu. Lepas tu balik, masa pula tak ada, kena menjahit. Lepas tu kena potong dulu. Lepas potong kena menjahit, tak adanya pergi-pergi beli kain terus jadi kelekong kan, terus jadi tudung kan. Lepas tu masa untuk menjahit, masa lagi. Lepas tu masa untuk packing, QC packing post. Lepas tu beli kain lagi, jahit lagi. Benda yang sama ulang-ulang setiap bulan, setiap tahun, setiap bulan, setiap tahun. Busy but no money. Memang saya tak ada saving pun. Sebab apa? Bila kita balik kampung seminggu, ada tak kita boleh menjahit? Nak pergi mana-mana tak boleh dah, nak bawa kain-kain semua. Penat sampai husband saya cakap, kalau nak pergi bercuti, nak kena bawa kain potong kat sini, tak payah bercuti. Saya masa memang rasa tersentak masa tu. Betul juga kan? Aku tak ada freedom lah buat bisnes macam ni sebab nak kena bawa semua benda ni dekat pergi berjalan. Okey, pada 2017 dulu, customer saya sendiri, ni customer, regular customer saya, dia memang suka beli telekong, tudung telekong, memang dia support saya. Lepas tu dia kata kat saya, boleh baca dan screenshot apa rejection saya. Pernah tak you all buat rejection macam ni? Terukkan saya? Saya kata kat dia, saya tak boleh periuk. Saya ni orang malas masak, tak ada masa nak masak. Sebab saya ni tukang jahit. Lepas tu dia ajak lagi join business. Macam-macam alasan yang saya bagi kat dia. Sebab apa? Masa tu saya buta lagi tentang bisnes Amway ni. Lepas tu bulan Oktober, bayangkan setahun tu dia asyik tanya je buat Amway ke tak, nak jual Amway ke tak, nak join Amway ke tak. Tapi saya tak layan dia. Nampak tak? Umi jomlah join tutup iron. Lepas tu jomlah beli iron dengan saya kan. Ni nak yang upline saya lah, Cikgu Ila ni. Terjadinya kisah yang saya boleh terjoin Amway ni, salah satu sebab bila setiap kali saya nak iron je tudung customer, letak je, masa saya TQC, lepas kita jahit, kita QC. Lepas iron je tudung, terbakar. 3-4 kali jadi macam ni. Kain semeter customer punya sampai RM40, RM50, saya nak kena ganti. Saya dah tak sanggup ni. Terpaksa. Muka tebal tadi, reject orang kan. Dah. Terpaksa tebalkan muka. Saya cakap, Assalamualaikum, Cikgu Ila, boleh tak saya nak bayar, saya nak beli iron. Tapi saya nak beli bayar 3 kali, 4 kali, boleh tak? Dengan hambanya, apa yang saya cakap, boleh, tak ada masalah. Ya Allah, bestnya. Okey, dia pun pinjamkan iron dia kat saya. Dia kata, boleh tak pinjamkan 2 minggu? Sebab saya nak try, best ke tak best? Masa tu lah seronoknya pinjam iron orang ni. Pinjam iron, lepas tu, orang ni, saya ni dah biasa berniaga dekat Facebook. Dia, kalau kita dah panggil ciwi tau, ciwi. Kita share. Bukan hak milik saya, tapi saya nak share juga barang yang saya pakai tu. Segala-galanya bermula masa kat sini lah. Dia datang, apa yang saya datang, dia bukan terbawa iron saja, tapi dia bawa habis barang-barang untuk demo. Saya kata, aku ni nak order iron ni, dia bawa air semua, yang cuci pinggan semua ni buat apa Pasti tak apa. Umi pinjamkan masa sekejap, kata. Okey, saya pun tengoklah apa benda lah, dia nak kacau-kacau ni. Seronok pula tengok orang demo vitamin kan. Kepala tiba-tiba jadi dulu putih kan, macam amazing lah. Lepas tu kebetulan Cikgu Lokman tunjuk pasal demo kalsium magnesium. Masa tu memang saya tengah sakit kaki. Masa dia dah terfikir ni, kalau aku tak makan vitamin, kalau aku duduk menjahit 3-4 tahun, umur aku 40 nanti agak-agak aku dah lumpuh kan. Sebab dah ramai terjadi tukang jahit lumpuh sebelum dia usia tua. Sebab apa? Bila kita banyak duduk, kita gangguan pada saraf. Dah rasa kena makan ni vitamin ni. Lepas tu bukan cukup tu je. Cikgu Lokman, Cikgu Ila cakap, Umi jomlah pergi kelas nak tahu detail. Tak nak pergi lagi, gagak kan, sombong. Saya tak akan pergi punya. Lepas tu selang beberapa hari, Dr. Yuna dan Dr. Aziz pula telefon. Umi, saya dekat area rumah kamu ni. Siapa hal lah kata. Dah lah aku sibuk menjahit ni, sibuk pula nak datang rumah ni. Saya memang tak suka orang kacau saya masa tu. Sebab orang menjahit ni memang saya suka bersendiri dalam bilik. Alah, dah datang dekat rumah. Semak saya jadi macam semak je. Datang lah. Tapi bila dia dah dekat rumah kan, tak apalah, doktor datang lah. Datang tengoklah. Dia pun, Dr. Hina dengan Dr. Aziz dengan hambanya duduk kat bawah je. Sebab apa, sofa kat belakang tu dah jadi kolam. Faham ya, siapa pakai sofa? Masa ni Dr. Hina, Dr. Aziz mula cerita kenapa dia buat bisnes Amway.
kenapa Dr. Aziz dah berhenti kerja masuk umur dia 38 tahun buat bisnes full time dengan Amway. Saya macam, apalah tak cerdik sangat. Dah lah doktor gaji banyak pula tu. Tapi kenapa nak buat bisnes makcik-makcik kan? Masa tu saya tak faham lagi. Lepas tu doktor pun sama. Doktor masih, masa tu dia masih lagi buka klinik. Doktor ni tak malu ke buat bisnes macam ni dalam hati lah kan? Tapi dia kata kat saya, ni jom saya nak tunjukkan peluang. Okey. Lepas tu bermulalah. Dalam hati dia kata, aku ni buat apa nak belagak kan? Duit aku tinggal RM71 je masa ni dalam akaun. Tu pun nak belagak kata. Tak apalah. Dengarlah cakap doktor, pergi je lah kelas lah. Di sinilah mulanya kelas yang pertama. Kelas pertama ni dekat Center Bangi. Pandai Dr. Azan, Dr. Kenal ya. Saya bagi satu ayam dapat bonus, dia pun nak reward saya dekat sini. Lepas tu masa saya masuk ni, bisnes apa ni yang ramai sangat orang apa kat dalam ni. Lepas tu yang sharing tu pun director lah, project manager lah. Saya macam, ingatkan bisnes ni bisnes makcik-makcik yang kena bawa usung produk-produk yang pergi rumah orang, nak ketuk rumah satu rumah. Dalam kepala saya memang MLM adalah macam tu. MLM ni kena keluarkan modal banyak, kena melabur, lepas tu hangus. Memang dalam kepala macam tu sebab satu masa dulu saya pernah hangus dengan MLM. Okey, masa ni lah saya macam terkesima sekejap tengok, bestnya tengok orang-orang ni semua ada lecturer, ada doktor, ada macam-macam background ada dalam ni. Takkan semua orang kena tipu kan saya kata kan. Masa ni, masa event dekat Hirara, dia orang pujuk saya, ni jom pergi event. Masa tu, lama juga saya keseorangan, pergi seminar, pergi kelas, saya kata, susahnya Encik Lokman, Encik Mila nak bawa orang. Kenapa asyik saya seorang-seorang je pergi kelas? Tak ada orang lain pun. Tak apa ni, kita dulu, apa pun kita pergi dulu. Keseorangan tu tak berhenti, kita lemah. Saya pun ikut je lah upline saya. Upline saya bawa saya pun ikut dia. Dia tengok muka saya tengok muka dia. Kami bertiga je lah masa tu. Okay. Lepas pergi seminar, saya nampak pernah dengar sharing Emerald Kak Shima, Founders Platinum, Datin Dr. Asinda, Dr. Hamzah masa dekat seminar kan. Masa tu saya mula fikir, aku kena buat bisnes Amway ni sebab saya fikirkan hutang kereta tu tunggak, bank telefon sampai 3-4 kali. Cik, saya nak pergi naik kereta ni. Kereta cik tak payah ni, lagi sebulan dah, 2 bulan dah serabut tau. Aku kena cari duit lebih, at least dapat 400-500 ekstra pun jadilah. Dalam benda yang sama, dalam masa yang sama pun pula Facebook saya pun kena delete, kena block dia tu. Lepas tu duit tak cukup, hutang dengan mak, bagi kat mak 50, mak boleh tak bagi balik 200, tak malu kan, nak apa jadi macam ni kan. Lepas tu saya memang tak ada saving, sebab apa dah guna-guna duit menjahit tu, pergi sana pergi sini beli makan apa semua, habis. Lepas tu bila saya belajar tentang bisnes Amway ni, dengan apa yang saya buat tadi, yang macam putaran kan, buat benda yang sama setiap bulan, setiap masa. Lepas tu saya tengok, macam senang je buat bisnes Amway ni kan. Ajak orang pakai barang, ajak orang guna web, ajak orang pergi kedai. Lepas tu ajak orang buat bisnes, kita pakai phone dengan, ataupun komputer je. Tak ada pun nak kena usung-usung mesin ke, kain ke, pergi mana-mana. Kita bawa phone kan, phone kan kita guna selalu. Lepas tu yang hantar barang pun kurier, tak perlu pun saya beratur untuk post barang. Lepas tu customer terima barang, kata mudah lah buat bisnes Amway ni, buat apa saya nak pening-pening kan. Lepas tu saya ajar orang, saya dapatlah bonus macam ni. Lepas tu, okey, saya telefon doktor. Masa ni ego saya dah buang dah. Saya cakap doktor, saya nak minta tolong boleh tak? Doktor datang Bangi, saya pula ajar doktor kan, suruh doktor datang Bangi kan, belagak ke orang. Kalau doktor datang Bangi, saya nak belajar marketing plan dengan doktor, saya tulis, tapi doktor betulkan. Lepas dia kata, boleh. Dia orang memang bersemangat nak tolong saya. Lepas tu doktor pun datang saya cerita semula. Kata dia pun bagi matlamat kat saya. Umi, bisnes ni buat kita freedom. Lepas tu bila dah praktis demo, praktis marketing plan, barulah saya berani pergi berdemo marketing plan dengan orang. Saya pergi dengan siapa pun telefon saya, kawan-kawan saya telefon. Free tak? Saya nak datang rumah ajak, nak tunjuk demo. Lepas tu saya buat lagi, buat benda yang sama.
Okey, saya ajar orang buat facial. Saya pakai semua barang. Saya start beli barang, pakai. Tunjuk ke orang. Lepas tu demo dengan orang. Memang sebulan tu lebih kurang seminggu lebih kurang 2-3 orang saya buat. Sama, saya call kawan-kawan saya beli skin analyzer, saya pergi scan dekat office kawan saya. Saya tanya dia free tak? Weh, hari Jumaat kan kau cuti, kau rehat lama kan? Apa kata aku pergi office kau? So kita buat skin analyze. Aku bagi free je skin analyze. Boleh. Mula-mula tunjuk kat seorang. Seorang lagi aku buat apa tu? Buat skin analyze. Nak tumpang? Masa ni lah saya dapat database daripada dia orang. Saya tak kenal pun dia orang, tapi saya start cari kawan. Sebab saya menjahit, saya berkurung diri dalam rumah, dalam bilik seorang-seorang. So saya dah depress. Lepas tu mula ajar kawan-kawan yang lain, mula ajar downline. Tadi saya dah try buat facial ke orang, saya dah confident sikit, saya transfer pula ilmu kepada tim saya. Okey, ni dapat duit sikit, duit daripada facial. Satu facial buka dapatlah RM50, RM60. So saya ajar kawan-kawan saya buat marketing plan. Saya mula fikir fikir anak-anak ni bukan alasan saya tak buat. Mereka adalah burning desire. Sebab anak-anak kita macam apa kakak tadi cakap, dia buat bisnes ni untuk anak-anak dia. Dia nak fokus beri masa untuk anak. Memang saya pula ada 3 anak perempuan. Saya tak nak dia orang membesar dalam keadaan sosial sekarang ni kan. Saya nak dia orang membesar depan mata saya, pergi sekolah, balik sekolah, saya yang ambilkan. Saya nak jaga daripada tangan saya sendiri. Saya tak nak harapkan orang lain jaga anak saya. Cabaran anak kecil ni biasa. Masa saya bawa anak saya kecil ni pergi kelas bangi, memang masa tu rasa macam ya Allah downnya. Sebab apa anak saya duduk tak diam. Masa cakap ya Allah, dalam pergi kelas, lepas tu balik menangis dalam kereta. Kenapa adik tak nak duduk diam ni? Mama nak belajar, mama nak berjaya. Saya menangis dalam kereta. Rasa bersalah marah kat anak. Tapi susah tu hanya sementara. Jangan saya tak nak cakap anak adalah sebagai halangan untuk tak nak capai cita-cita kita. Kesenangan anak-anak tu tanggungjawab kita. Dia selalu selalu fikir positif. Kalau aku tak buat Ingwe ni pun, aku tetap susah. Baik aku susah sementara. Hidup susah ni sangat perit. Saya tak sanggup lah nak meminta-minta. Masa aku susah, kita rasa terhina bila kita hidup meminta-minta. Halangan ni sentiasa ada. Okay? Masa saya first buat MBA, husband saya memang sangat tak setuju, sangat membantah saya buat bisnes ni. Sampai setiap kali saya nak pergi meeting, pergi kelas, dia kata tak payah pergi, buang masa. Tak payah pergi kelas, tak payah buat bisnes ni. Dia kata kalau apa-apa terjadi pada bisnes ni, awak tanggung sendiri. Sebab dalam kepala dia hanya fikir, dia takut saya rugi. Sebab dulu saya pernah buat kesilapan dalam bisnes, tapi dia tak nak terjadi. Saya tahu dia sayang saya, dia tak nak saya gagal dalam bisnes. Dia kata tak payah buat. Dia memang selalu cari masalah dengan saya. Setiap kali saya sebut perkataan Ingwe, tak apa. Dalam hati kata, aku akan buat juga. Bukan dia kata, tapi saya yang nampak. Dia belum nampak, it's okay. Saya yang nampak peluang ni, bisnes ni. Dia kata aku nak buat juga. Degil kan? Orang Kedah bagi ketegak ni. Lepas tu halangan pada kawan-kawan lah. Kawan-kawan bukan tak suka, tapi kawan-kawan mungkin tak nampak lagi peluang dalam bisnes ni. Tak apa, sabar. Lepas tu orang terdekat, balik kampung, orang tak nak tegur. Balik kampung dah ramai-ramai duduk atas meja ni, nampak saya duduk semua tak nak bercakap. It's okay. Tunggu aku berjaya nanti, aku akan belanja korang makan. Aku akan bagi apa korang nak. Sedih, masa tu sedih. Sebab kita ada orang terdekat, tapi orang tak nak support kita. Memang sedih. Tapi tak apa, sabar. Masa kejayaan tu akan sampai. Masa saya terikat dengan masa. Sebab saya dengan tempahan lagi, sibuk sangat dengan tempahan. Bila first saya buat bisnes MBA, bonus saya adalah RM151 je. Kalau you all yang bekerja hebat, yang bekerja gaji RM67,000, agak-agak kau pandang tak bisnes ni? Jujur, pandang tak bisnes ni? Setakat bonus RM151. Tapi bila saya nampak peluang dalam bisnes ni, saya teruskan. Bulan kedua saya dapat 289. Bulan ketiga terus naik 1,100 lebih. Saya rasa sekarang kalau bulan pertama pun saya dapat RM151,
Tak mustahil. Dalam 3 tahun lagi saya akan dapat 15,000 sebulan. Itu yang bermain dalam kepala saya. Tapi income dan mood up and down. Sebab apa? Ilmu tak cukup. Masa saya buat 151, naik lagi. Lepas tu turun, naik lagi. Lepas tu turun balik, saya cakap doktor. Apa yang doktor cakap ni tak betul lah. Doktor kata bisnes ni passive income. Tak passive pun. Saya mula salahkan doktor. Tapi, bila saya faham bisnes ni adil sebab apa? Tengok upline dengan downline. Upline saya bonus sikit je. Tapi bila saya capai RM350 lebih banyak daripada dia, okey, baru saya tahu bisnes ni tak mengkayakan orang atas. Apa you faham dengan pistol? Pistol ni bermaksud pistol tak ada peluru. Maksudnya saya kurang ilmu. Bila saya kurang ilmu, ibaratkan pistol tak ada peluru. Sebab orang cakap apa pun, orang reject saya tak boleh nak menjawab. Sebab saya memang tak ada ilmu, tak boleh nak cakap balik. Lepas tu pada 2019, saya start BST 2.0. Dekat sinilah Umi belajar tentang nak buat demo, nak buat marketing plan, ajar orang cakap macam mana yang betul. Lepas tu mula pandai bercakap kat depan. Lepas tu buat dream chart. Umi buat dream chart, apa yang Umi nak. Okey, sekarang ni dah terarah fokus kepada matlamat Umi. So Umi dah start mula bawa kawan. Kalau dulu Umi pergi kelas seorang-seorang, pergi dengan upline je. Tapi sekarang dah bawa kawan dengan anak buah. Lepas tu, selepas DST je, Umi dapat bonus 18%, 3,000 lebih. Alhamdulillah. Masa ni, itulah betul lah orang cakap. Kalau bisnes ni kita nak buat bisnes MWay, memang kita kena ada ilmu. Tanpa ilmu, memang kita susah sangat nak berjaya. Okay, sabar. Setiap ujian tu adalah hikmah. Masa Umi tengah fight 21%, tiba-tiba mak panggil. Mi, cepat Mi. Mak tak boleh jalan ni. Astaghfirullahaladzim, mak. Ni tengah bulan ni, 15 bulan mak jangan sakit mak, tolong mak. Mak tak boleh jalan. Lepas tu bawa mak pergi hospital semua, check. Dia ada masalah kaki, dia arthritis. Lama juga mak tak boleh jalan, berbulan-bulan. Lepas masa-masa Umi tengah fight ni pula, selang beberapa hari dalam bulan yang sama juga, Facebook pula hilang. Ini hikmah dia. Bila kita buat bisnes ni, jangan bergantung 100% kepada Facebook. Mungkin hari ni kita ada Facebook, tiba-tiba Facebook tu tak ada hilang, tak ada lagi, kita tak jumpa lagi Facebook kita tu. Sekurang-kurangnya kita ada networking yang boleh bantu kembangkan bisnes kita. Jangan harapkan Facebook 100%. Itulah yang masa tu Umi dah ada networking yang boleh buat sebulan Umi boleh dapat 18%. Facebook ni bukan milik kita kawan-kawan. Buat bisnes ni sementara Facebook kita ni masih ada. One day kalau Facebook kata hilang pun, kita tetap ada income. Masa tadi yang Umi cakap mak sakit, Facebook hilang. Bulan tu juga Umi capai silver producer dengan income 6,000 lebih. Okey ke okey? Tak ada Facebook pun tak apa. Umi punya Facebook friend baru 1,000 lebih. Lepas tu 2019 juga Umi capai Go Producer straight silver. Bulan selepasnya pun Umi dapat Go Producer dengan income 9,000 lebih. Julai 2021 Umi dah masa ni Founders Platinum. Income yang Umi dapat 27,849. Kalau dulu dalam bank account Umi hanya ada RM71 je. Tapi Alhamdulillah selepas Umi pensionkan diri daripada menjahit tahun 2019 tu, memang Umi fokus 100% dengan MWay. Inilah income yang terpaksa Umi dapat. September, baru bulan lepas, dapat lagi 34,000 untuk TTCI Sapphire dan income bonus bulanan 14,000. Alhamdulillah kawan-kawan. So buatlah MWay masa kita tak perlu. Rasa macam kalau kena paksa dengan upline pun buatlah. Bagi peluang dulu dekat diri sendiri. Inilah bonus tahunan yang Umi dapat sepanjang setahun ni, 2021 yang MWay dah bayar dekat Umi. Dan selebihnya pada bulan ini insyaAllah. Gaji yang tadi husband cakap pelan-pelan sebab kita dengar. Okay, tadi husband tu negatif sangat-sangat. Marah kita kan, jangan buat bisnes ni, rugi nanti kan. Geram je dia kan. Masa pandemik hari tu, income dia hanya tinggal separuh. Bayangkan dia kerja hotel. Hotel kan tak running lebih kurang 2 tahun kan. Income tinggal separuh je. Bayangkan separuh daripada tu saya yang terpaksa top up. Tapi tak apa. Memang
memang saya nak, alhamdulillah lah, apa yang semua terjadi ni adalah hikmah untuk dia nampak bisnes Amway ni. So dia pun mula buka mata, dia pun mula bantu saya untuk pergi pasang spring, ambil stok dekat Amway, tolong servis customer saya. Alhamdulillah. Okay, jangan touch ego pasangan kita. Biarkan dia tak nak, it's okay, kita jalan dulu. Okay, yang Umi bawa, kalau orang kata kawan negatif lah, kawan negatif tak. Tapi Umi dah lahirkan kawan Umi, Founders Platinum. Umi dah lahirkan kawan ni adalah BFF Umi. Kak Yana adalah BFF, Ain pun BFF, kawan sekampung. Ini BFF juga, dia dah 15%. Ini pun sepupu, go-producer. Ini pun kawan sekolah. Ni semua ni kawan sekolah. Dan Umi lahirkan juga grup adik-beradik. Tadi adik-beradik reject kan, balik kampung tak nak tengok tak nak sembang dengan kita, tak nak makan semeja. It's okay, sabar. Tunjukkan bukti dulu. Bila Umi dah tunjuk bukti, Umi dah buat, dah berjaya dalam bisnes ni, alhamdulillah anak buah Umi sendiri yang ikut Umi sekarang dah jadi platinum pun dan dah jadi gold dan silver producer. Alhamdulillah, syukur Allah. Okay, value. Ada masa lagi ke? Okay, value yang Umi dapat dalam bisnes ni, Umi berjaya pensionkan mak dari Menori Getah. Mak Umi seorang Menori Getah daripada kecil sampailah beberapa 2 tahun lepas lah, Umi dah berjaya pensionkan mak dari Menori. Bayangkan umur 75, buat apa nak pergi Menori lagi kan. Lepas tu kesihatan mak, alhamdulillah tadi orang nampak mak tak boleh jalan berbulan-bulan, hampir 5 bulan rasanya. Kesihatan dia pun dah elok. Lepas tu Umi dah bagi duit belanja kat dia sebulan 1,000. Lepas tu alhamdulillah mak dah boleh jalan. Tengok ni lah vitamin-vitamin yang Umi support mak setiap bulan. Mak pun dah happy. Okay, duit pun boleh beli impian. Apa yang kita nak, kalau dulu kita beli handphone 200-300 je. Tapi sekarang alhamdulillah saya dapat brand handphone dan gadget. Inilah anak-anak muda suka kan. So buat bisnes ni betul-betul. Okay. Inilah hadiah untuk orang yang tak nak dengar cakap saya tadi kan. Saya hadiahkan helmet Marquest ni. Tahu tak harga dia berapa? RM3,200 helmet ni. Disebabkan saya appreciate sebab dia dah tolong saya. Inilah saya bagi hadiah kat dia. Okay, alhamdulillah selepas 6 bulan, dalam 6 bulan fiscal year tahun ni saya dapat invitation untuk melancong ke Alaska. So boleh jumpa leader-leader nanti. Okay, dalam pandemik orang kata susahnya orang hutang tertunggak kan. Tapi orang Amway selalunya akan beli harta. Alhamdulillah inilah rumah pertama saya. Saya dah menyewa 14 tahun. Dalam hati fikir, okay, inilah masa yang terbaik sebab duit pun dah ada. Kalau dulu dan sekarang pun masih menyewa. Kalau dulu kita bayar setiap bulan kan, tapi rumah tu jadi hak milik orang. Okay, ini saya invest sikit untuk beli rumah saya. Alhamdulillah, insyaAllah awal tahun depan akan dapat kunci. Okay. Okay, kenapa backup plan sangat penting? Macam mana income kita 2 hingga 4 tahun akan datang kalau kita tak bermula daripada sekarang? Masih lagi nak ikat perut ke kawan-kawan? Pergi shopping, pergi anak-anak tarik, mama nak ni. Tak apalah nantilah mama beli, mama tak cukup duit lah. Kita selalu cakap kat anak kita macam tu kan. Bila duk berzikir macam tu, maka tertutuplah pintu rezeki kita. Andaikan kita tak minta tapi benda ni akan terjadi juga kan. Andaikan jika pasangan kita pergi dulu, tak tahulah pergi yang Allah ambil pun, Allah ambil ataupun pergi dengan orang lain. Itu yang kita perlu risaulah sebagai perempuan kan. Kerja kuat 3 tahun, enjoy 30 tahun atau kerja kuat 30 kuat susah sampai mati. Tak perlu minta cuti dengan suami orang, tak perlu cek baki annual leave. Ini yang kita panggil freedom. Boleh tak nak bagi mak ayah sebulan 1,000 kawan-kawan? Boleh tak? Boleh janji tak nak bagi kat mak ayah sebulan 1,000? Kalau nak bagi duit kat mak ayah banyak, buat bisnes yang betul-betul. Okay? No secret, buat 3S1M, selling, sponsoring, servicing dan meeting. Okay? Tinggalkanlah benda-benda yang lara kalau nak berjaya dalam bisnes ni. No game. Saya cukup pantang tahu orang buat bisnes. Tengah kelas main game. Game tu tak dapat duit kan kawan? No drama. Asyik drama Korea je, Jepun je. Macam mana kita nak berkembang dalam bisnes ni?
Okay, jangan dengar benda negatif. Jangan kawan dengan orang negatif. Pergi jauh-jauh dengan orang negatif Okay, fast action, fast result ini yang saya selalu pesan kepada grup saya, tim saya. Okay, jangan reply message downline ataupun customer lambat-lambat. You pernah minum tak? Pernah buat kopi kan? Kalau kopi dibiarkan lama sejuk tak? Sejuk. Semangat customer kita tengah membara nak buat bisnes, tapi tiba-tiba tu selepas 3-4 jam baru kita nak reply. Macam mana bisnes nak berkembang? Dia pun akan lari pergi cari upline lain. Hati-hati tak? Jangan bagi anak-anak main handphone. Jangan bagi anak-anak main handphone bisnes kita. Be serious. Sebab kadang-kadang disebabkan anak-anak main handphone kita lah, kita lambat nak reply apa yang downline ataupun customer kita tanya. Sediakanlah pada orang-orang baru ni, ajar dia orang buat marketing, bagi iklan ke. Okay, bawa ramai ke BST ke, seminar ke, function ke, whatever lah. Bawa ramai-ramai. Macam kelas malam ni pun bawa ramai-ramai. Supaya kita boleh duplicating benda tu. Okay, dan last sekali saya suka buat personal coaching. Personal coaching ni saya buat sehari 2 orang atau 3 orang. Okay, Amway bukan untuk orang kaya, Amway pun bukan untuk orang yang pandai, tapi Amway untuk orang yang ada impian. So kawan-kawan, jom sama-sama menuju puncak kejayaan. See you at the top.